seperti mana yang kita sebutlah tadi. So disebabkan ramai orang kata suara tak apa dengar, sebab kalau saya penceramah yang ada mic tang sini memang suara keluar seketul-seketul lah, kedebung-kedebam lah. Tapi bajet lari berkata. Okey. Tadi sebenarnya dah buat dah live, tapi orang duk komplain tangan nampak belah kiri lah, tulisan tak boleh nak baca lah, lepas pusing kot nu. Bila pusing kot nu, bateri habis tadi tak sedang, sembang berjam-jam. So tak apalah, bila nak ambil ayak tak sat, tengok-tengok gelap. So tak apa, kita ulang balik. Macam mana nak jadi tak tahu kali ni. Saya dah ikut sekali lalu. So sekarang saya terpaksa pusing kamera kot ni, kalau dia terpadam pun nampak. Ni saya put my bateri, saya cas dah lah. Tapi bateri ni pun nak kong ni pun. Allah Akbar. Okey. Baiklah, kita sekali lagi. Contoh dia. Kita nak buka sifat 20 sikit lah. Sebab ilmu pengajian ni ramai yang orang tak faham. Bukanlah saya nak cakap pasal tentang terkeluar daripada ajaran sunnah lah, itulah ini, bukan. Ini bab-bab nak pencucian diri. Sebab ramai orang sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi masalah dia sekarang ni, bagaimana nak menyatakan la haula wala, bila dia kata hayya 'alas solah, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Bila dia sebut hayya 'alal falah, kita sebut. So hari ni takat sebut-sebut je. So kaedah pengajian, ilmu yang dituntut, kepahaman yang kita faham, itulah yang akan membawa kita ke arah keselesaan dan ketenangan. Bukan apa yang awak mengaji, dari universiti mana awak, aliran cabang mana awak datang, Pakistan ke, India ke, Tanah Arab ke, pengajian. Itu syukur Alhamdulillah, sebab you guys have a chance to go there as a chosen one to study this kind of part. Tetapi bila orang bercerita sebut sufi ke, janganlah rasa tak best. Kalau orang sebut ilmu tasawuf ke, jangan rasa tak best. Sebenarnya isi pengajian tu adalah nak membersih je, nak drop ego, nak tahu setiap manusia buat salah, tetapi di antara kita dengan Allah lain. Kita dengan orang kita boleh sembang, kita boleh panggil makhluk selotong. Tapi kalau kita dengan Allah, itu lain, proses dia lain. Sampai proses masuk proses sampai ke alam diri, semua ke alam diri, sampai dia tahu yang duk kata aku ni mana dia. Tapi peringkat ilmu lah pecahan dia, faham tak? Ada kadang orang ingat dia pun tak betul, dia kata dia semayang tak khusyuk, lepas tu 3 minit dia berhenti, macam mana dia nak bawa orang lain pergi jumpa Allah. Itu istilah sembang-sembang, cakap-cakap. Kalau Allah itu berserta, tak ada istilah bawa pi jumpa. Kalau pi jumpa bertempat. Ini masalah dia sebab bab pahaman. Bab pahaman dan bab tak senang dengan cara saya. Itu saja. Tetapi kalau mereka baca komen, ada je yang kata clear bang, clear, steady ya bang, jelas. Sebab orang tu dah ada di peringkat lain, melihat dari sudut mana yang saya terang, dia nampak. Sebab dia ada tingkatan pahaman masalah dia. So it's alright lah, macam ni lah. Okey, tadi kita pecah bab ni tadi. Ya Allah, terpadam rekod tadi. Okey, baik, kita pecah sekali lagi. Okey, bab ini diri. Nampak tak nampak tau? Kecil kot, tapi terberalih sikit lah. Kalau aku pusing kot nu, hampa nanti nampak ni, aku pula tak nampak. Bateri kong aku tadi pun aku tak sedap. Tak apa, tiba biar. Jalan biar. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Please jangan tengok dengan benci, okey? Tak mau tengok, skip. Habis cerita pada nak komen bagi sikit hati orang, buta ya dosa kering. Tak usah no. Hampa mengaji fiqh.
Okey, baik. Selamat. Kata diri ni keluar jadi bagi pula lah. Diri ni. Contoh. Kita ada tubuh badan, kita ada tangan kaki, kita ada hati, kita ada otak, okay? Kita ada telinga, kita ada mata, kita ada mulut. Okay? So sekarang ni yang dah sebut tadi kan, ayat kudrat iradat ilmu samak basar, okay? Kalam dah sebut tadi kan. Kita tengok kat tubuh badan kita ni, bila dia kata awaluddin ma'rifatullah, bila orang kata nak mengenal Allah, kenal diri, okay? With all due and respect, yang pertama sekali kita kena tengok apa yang ada kat diri kita ni. Baju ni tak selalu kira lah, pasal mereka pun ada jubah serban dan orang lain pun ada seluar jin, baju ni, bak luar jangan nak kira. Aku try pakai pergi lawa-lawa ni, okay? Okay. Kita ada tubuh badan, kita ada tangan kaki, okay? Kita ada hati, kita ada otak, kita ada telinga, kita ada mata, lepas tu kita ada mulut, okay? Nampak apa nak? Alright. So, bila kita pergi tengok mayat, orang mati kita pergi tengok mayat, ya Allah, meninggal dah hang din, no? Dan bila kita sampai rumah mayat, dengar kata Din kena langak tadi. Dengar kata mati tuan tu. So pipi kat tepi jalan tak ada dah. Tu mana pergi duduk ada hospital lah. Lepas tu dia balik, dia pergi rumah Din. Pipi berkemai lah, tolong makcik. Mak dia nangis lah, apa semua tolong kemai. Apa tarik, terai, tolak ni tolak. Tak katil tuan tu, apa semua pelapang. Saya orang nak mai. Bila orang mai, orang ditanya, Mak Kia, ni mayat sampai ke belum? Dia tak tanya Din lah. So di mana Din tadi tu? Yang dia kata Din tadi mana Din? Din. Bukan deal. Din. Deal. Oh sedo Jogja. Okey. Okey, Din. Mana Din tadi tu? Nama saja. Asma tu orang tak panggil dia. Orang panggil mayat. Mayat sampai ke belum makcik? Tak tahulah pukul berapa nak sampai. Saat makcik nak pergi ni. Okey, tak ada siapa nak hantar. Okey, jadi tunggulah dia rumah dengan roti kering ada, dengan kerusi pergi ambil di masjid, susun apa yang kono nak pergi pakat collect duit, nak buat kapan ke, nak apa semua itu semua ni collect apa semua. Mailah ke masjid pun mai tanya nak semayang berapa orang apa semua dengan dia semayang mayat apa semua. Din tak ada lah. So Asma Din tak ada lah. So bila Asma Din tak ada, sebab mereka kata apa, zat tu dah terpisah dengan sifat. Zat dah terpisah dengan sifat. Okey, sifat ni pula bukan bernama Din dan tidak lagi bergerak, tak ada af'al dah. So dia ada zat ni bercerai dengan sifat, maka asma itu bertukar menjadi mayat, maka af'al itu menjadi kaku. So mana Din tadi? Masa Zin hidup, dia ada roh, ada jasad, dia ada zat, dia ada sifat, dia ada energi, dia ada body. Lepas tu dia ada names, orang panggil Din. Lepas tu ni perangai dia, Allah macam-macam lah Din ni. Dia isap rokok, dia minat lawan ayam, dia lagu-lagu macam-macam. Tang af'al Din ni bersalahan dengan af'al me'eh. Nama Din tadi pun dah bersalahan dengan nama me'eh. Sifat Din ni, Din cerah sikit, me'eh gelap. Okey, zat satu. Itu dia kata satu tak terbilang. Satu pada sini tak terbilang pada sini. Satu tak terbilang di sini. Sama di sini. Zat sama. One. Okey, sini pula sifat asma af'al ni ada dipanggil infinity. Macam yang hujan, tak boleh pergi duduk kat balkoni rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bini tanya, abang buat apa? Sat, aku nak kira hujan. Tak boleh. Pasal dia lemai lagi laju, lagi banyak. Tak boleh. Tapi setitik hujan dengan hujan yang lain sama. So, tang sini dia one. Zat.
Tang sini dia infinity, tak terbilang. Sini satu, sini tak terbilang. Sini sama, serupa, same. Sini different. Sifat asma af'al different. So zat ni bila orang beranak, kalau keluar energi saja, tak ada body, doktor kata mana anak, mana tak jumpa. So dia kena ada bila keluar ada zat, ada sifat, maka lengkap. Kalau ada zat tak ada sifat, batal. Perut dia kempih dah, anak tak nampak pun keluar kat mana. Okey. Bila ada sifat, tak ada zat, dipanggil hampa. Menangislah mak tu. 9 bulan ham gerak, tahu nak keluar punya jam, tersangkut urat perut. Kalau ke mana dia mati dalam perut. Sejam sebelum keluar. Contoh. So, makna kata hampa kalau sifat saja tanpa zat. So, zat dengan sifat ni dia kena sekali. Dia tak boleh pisah. Dia kena sekali. Sebab musabab din kena langgang dengan lori roti, langgang dia. Tetapi yang membuat orang panggil din jadi mayat tu, zat telah terpisah dengan sifat. Itu sebab dalam pengajian tasawuf, ini dipanggil zat, ni dipanggil hakikat. Sifat ni dipanggil syariat. Sebab yang ni dia datang sini. Sini hayat, sini hayun, sini kudrat, sini kodirun, sini iradat, ini muridun, sini ilmu, sini alimun, sini sama, ini sami'un, ini basar, ini basirun, sini kalam, ini mutakalimun. Okey. Kalau ada tubuh badan tak ada pergerakan macam mana, kalau ada tangan kaki, kalau tak ada pergerakan macam mana, kalau ada hati, kalau tak ada perasaan macam mana, kalau ada otak, kalau tak ada fikiran, tak ada akal ni macam mana, fikiran, kalau ada telinga, kalau tak ada pendengaran macam mana, kalau ada biji mata, basar, kalau tak ada basirun, penglihatan macam mana, kalau ada kalam, mulut, kalau tak ada perkataan macam mana. So dia saling berkehendak. Mereka saling berkehendak. Dia tak boleh. Kalau kata ada hayat, lepas tu ada hayun. Ada lagi ni nak pecah ni, nak masuk ke sini pula saya. Sebab hayat dengan hayun ni belum tentu bergerak lagi. Dia mesti kena ada kaunuhu hayyan, yang menggerakkan, yang maha menggerakkan, perihal yang menggerakkan, kaunuhu qadirun, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. So dia tak boleh. Dia mesti ada saling berkehendak. So bila mai tang sini, bila kata din dah mati kena langgang. Din mati, jasad din mati. Mati din. Luqman mati kena lanyak. Okey, din mati. Bila din mati ya bang, orang tak panggil din lah. Orang panggil mayat bila sampai. Bila dia tak ada dia dah. Bila dia dah tak ada dia. Bila dia dah telah terpisah daripada zat dengan sifat, maka sifat asma af'al ni batal, hampa kalau tak ada ni. So din tidak dipanggil din lagi. Maka di sini din dipanggil mayat atau dead body. Okey. So hari ni kita hidup sebab ada zat. Maka sifat kita boleh bergerak dan orang panggil nama kita dan kelakuan kita pun berkelakuan. Okey. Orang kata kelaku, af'al, fi'il. So hari ni bila yang ni hayat, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ini adalah makam di sini. Makam mayat lagi. Belum boleh bergerak-gerak. Kalau ada benda ni macam kita pergi tengok. Idin. Ni dah jalan macam mana ni? Kita tengok itu, kita boleh sembang lagu tu dengan kita. Tapi kenyataan yang nyata, din tu adalah mayat. So di sini bila dicipta Adam tu masih lagi lembaga, belum boleh bergerak-gerak lagi. Aku tiupkan separuh nyawa aku. Apa cerita tu? Okey.
diberinya sifat Allah Ta'ala, dikatakan sesungguhnya nak mengenal Allah, mengenal diri. So kita nak tahu apa dia yang ada kat diri kita. Yang dikatakan sebaik-baik kejadian tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tu, dekat mana dia punya, kat mana? Sebab hai orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang beriman ni ada kat semua bangsa, dekat semua agama. Orang Islam lain, orang Buddha lain, orang Hindu lain, agama menyapat lain. So kita bercakap tentang Allah Ta'ala. So sekarang kita tak bercakap tentang agama. Mereka kena faham, mereka nak cakap pasal konsep ni, itu, ini apa, ini sahabat Nabi, itu apa semua, itu perihal agama. Kita setuju, kita tak tentang. Ini kita cakap nak mengenal diri. So this is how kita boleh tauhid, nak meletakkan syariat la haula wala tu macam mana? Kalau kita masih ada diri kita masih ego, kita masih ada keakuan. Itu saja. Yang mereka duk sekap jangan kita ni sesat lah, itu inilah, tolak semayang lah, apa tak semayang lah. Siapa yang cerita? Bila saya buat pengakuan saya 3 minit tak sampai, nampak dah kursi, meja, almari, ada cari kunci tak jumpa, masa tu jumpa macam ustaz tu kata. Tapi saya tak setuju lah. Saya buat pengakuan yang ikhlas bahawa 3 minit tak saya berhenti. Itu hak saya kerana nak berjujur. Berhenti buat apa? Saya bertasbih lah. Sebab dia kata, dirikanlah solat, jangan tak khusyuk. Dan khusyuk mesti kena khusyuk dan tawaduk. Solat tu tak boleh dipisah dengan khusyuk. Quran kot. Tapi bila satu orang datang dengan firman dia sendiri, buat sudahlah, tak khusyuk, so diserang. Habis nak letak tang mana? Surah 18 ayat 103, 104, 105, atau surah 17 ayat 36. So benda-benda macam ni nak letak di mana? Dan surah 2 ayat 45 yang dikatakan solat itu sangat berat. So kaedah di antara solat ni mereka tak faham. Berhubung. Nak berhubung macam mana kalau saya tak kenal? Saya hanya mempertuhankan asma' semata-mata. Macam mana? So kita nak cari ilmu mengenal diri. Okey, mereka tak faham benda ni. Mereka tak tahu yang lepas duk cakap ni bukan ilmu tak payah semayang. Nak apa betul semayang? Itu saja. Semayang tu wajib. Solat tu wajib. Solat tu wajib. Berhubung dengan Allah Ta'ala tu wajib. Faham tak? Bila nak bagi pihak fiqh dia berhubung lagu mana? Pihak tasawuf lagu mana? Pihak makrifah lagu mana? Dia ada kaedah sebab pengajian. So, tetapi bukan untuk menyeleweng, hanyalah untuk berjujur dengan Tuhan, itu saja. Atau berjujur dengan diri. Kalau kamu menyesatkan diri, bukan kamu menyesatkan orang lain, kamu menyesatkan diri kamu sendiri. Quran cakap. Hampa pandai bahasa Arab, hampa buka surah 6 ayat 116, 117. Okey? Surah 6, 116, 117. Hampa tengok ni, dia bagi clear-clear datang sini. Jangan duk sekap jarang kat orang. Kalau nak bagi ceramah, kita tak payahlah bubuh nama orang ni sesat, orang ni sesat. Kita cerita sejarah Nabi, kita cerita apa yang patut orang dengar. Bukan memburukkan orang lain. Sebab tak ada satu manusia boleh menyesatkan orang lain. Itu adalah keterangan yang nyata dalam Al-Quran. Tuhan memilih dan menyesatkan. Dan dia buat pengakuan benda tu. So kerja kita ni saling nasihat je, bukan saling mengutuk, bukan saling menghukum. Alright, let's forget about it. Go on like that, bring you nowhere. Okay. Jadi bila din ni kita main tengok din dah mayat dah. So apa yang kita tengok tu depan mata kita tu, yang mayat tu yang tak boleh bergerak dah tu, yang kaku tadi, iaitu hayat tubuh badan. Dia ada tubuh badan, ada tangan kaki, ada hati, ada otak, ada telinga, ada biji mata, ada mulut. Tetapi dia tak ada dah pergerakan, dia tak ada dah kekuatan, dia tak ada lah lagi nak merasa, dia tak ada boleh nak fikir, dia tak boleh nak mendengar, dia tak boleh nak melihat, dan dia tak boleh berkata-kata. So, kenapa?
So hari ni kalau kita kata sebab din tak boleh berkata-kata sebab nyawa dia tak ada. Baik. Kalau nyawa tak ada, membukti dia tak boleh bergerak, tak tepat. Sebab kita ambil hayat. Ada orang lumpuh ada nyawa. Kita ambil ni tenaga. Ada orang lumpuh tak boleh gerak-gerak juga. Tak boleh nak gerak tangan kaki. Apa ni, ada hati. Orang koma pun ada. Ada roh juga. Otak, brain dead, dia pun ada roh juga. Pekak, dia pun ada roh juga. Buta, dia pun ada roh juga. Okey? Apa tu, bisu, dia pun ada roh juga. So bermakna sekarang lumpuh, pekak, buta, bisu, koma, tak boleh merasa, mereka ni semua ada roh. So makna kata roh bukan jawapan. So tengok, bayang pen tu tak nampak lah. Mana dia? Tak nampak, aku pun tak nampak. Bayang pen. Bayang pen. Dah. Okey, apa nampak? Tu mana dia tak kenal. Tu dia lah kata dia jadi macam selfie. Tu. Bayang fan ni tak bergerak. Kalau pen ni tak bergerak, kalau tak ada yang menggerakkan. So, bayang pen tadi, bayang. Itu hanya tubuh badan. Pen tadi, hayun. Okey, jasad, roh. Lepas tu, yang menggerakkan pen tangan tadi, ni, kaunuhu hayan. Yang maha menggerakkan. So, tiga ni tak boleh pisah. Mana yang hak kita? Semua ni sifat Allah Ta'ala. Kalau ada biji mata, ada basirun, penglihatan, tapi kalau tak ada yang melihat ni, kaunuhu sami'an, macam mana awak nak melihat? Sebab itu pun sifat Allah Ta'ala. So, bila si Din meninggal ni, kita mai tengok, yang kita tengok tu adalah di sini, iaitu dalam bahasa sifat 20, 7 sifat makni. Okey? Yang di sini pula tadi 7 sifat maknawiyah. Yang ni dipanggil syariat. Belah sini dipanggil syariat. Belah sini dipanggil hakikat. So itu sebab orang-orang mengaji dia kata syariat dengan hakikat tak boleh pisah. Kalau pisah hampa dan batal. Betul lah. Memang nyata lah kalau kita ngaji yang ni. Tak boleh pisah lah. Pisah tak. Orang kata mayat lah. Tapi kita nak tahu lagi. Di sini part 2 ni yang dipanggil, yang dihurai 2 ni tadi, yang dibuka sifat makni dan sifat maknawiyah ni, ada 7 di sifat Allah dalam ni, 7 sifat dalam ni. Ini dipanggil makni dan maknawiyah ataupun dipanggil syariat dan hakikat. Dan dalam kaedah untuk mengenal diri, kita kena mengaji sifat makni untuk mengenal diri tadi. Pasal inilah kaitan yang ada kat Din tadi. Makni dan maknawiyah. Okey? Zat sifat asma' fa'al ni penghujung pecahan dia. Okey? Wajib yang kita buka tadi, wajib, harus, mustahil ni adalah bagaimana untuk menyelesaikan keberadaan tadi tu. Contoh dia, Din ada tangan. Wajiblah tangan Din seperti tangan Me'eh. Me'eh tadi tu. Tetapi mustahil lah tangan Din tu tangan Me'eh. Tapi haruslah baginya seperti tangan Me'eh. Me'eh ada 5 jari. Me'eh katanya sendi, tangan sini siku. Sini bau. Tangan bau duduk tangan ni. Mustahil lah. Dah harus baginya bau duduk tangan ni. Tetapi mustahil lah tangan bau ni bau Din. Sebab dia bersalah-salahan. So hari ni wajib, harus, mustahil dalam situ. Bila nak mengenal Allah pula, dia terkandung dalam salbiah dan nafsiyah. Ini 2 untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. So, aku tulis apa? Untuk mengenal Allah. So, dalam 3 ni, 3 kedudukan ni, makni, maknawiyah dan ni, kaunuhu ni.
Mereka tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, habis. So, sekarang tubuh tadi ni, tubuh tadi ni, yang mula tadi ni, yang warna hitam ni, yang ni kita boleh bagi kata mak ni. Ni, yang berserta mak ni mesti kena ada makna ya. Yang ni kita panggil makna ya pula, warna biru ni. Duk tani. Mak ni tani. Tak apa, kita pakai pen merah pula. Ni, yang ni pula ni. Kaunuhu hayyan kan. Ni semua ni. Kita buat tani pula. Sifatullah. Yang ni. So, yang hitam tadi tu kita kata makni, yang biru tadi kita kata maknawiyah, yang ni. Kaunuhu ni kita buat yang merah tu tadi. So, di sini mana satu hak kita? So, kalau kita faham benda ni, ini biar ayam tak? Okay. So, alright. So, bila sampai tang mana atau tadi? Okay. Aku duk tutup kelepuk. Saya ni murahnya. Jadi kedai RM2 ni dia cepat kering. Tak tahu lah bila nak ada, kalau ada mic kat sini satu. Semua ni pun band ni pun kecil. Tak apa-apa. Okay. Ada orang komplain dia jadi macam cakap ayam macam tuan dia, memang I'm artis man. Nampak mana reti Picasso apa semua apa tak tahu. Okay, baik. So, sekarang ni boleh lah. Herot petot. Okey, baik. So, sekarang ni tadi yang kita tunjuk tadi kan. Yang hitam tadi bayang pen. Yang biru ni tadi pen. Kan? Yang merah ni yang menggerakkan pen. Tidak, tadi kan. Yang hitam ni sifat makni, yang biru ni maknawiyah. Yang merah tu bolehlah sifat kaya Tuhan ni kita buruh. So, sekarang ni apa ni, bila kita tahu contoh dia. Yang ni. Nafsiah ni kandungan dia ni. Bila kita ada, sedia, kekal, bersalahan dengan yang baharu, dirinya dengan sendirinya, esa, okey? Kita nak buka wahdaniat lah, kianuhu ta'ala bin nafsihi lah, mukhalafatu ta'ala lil hawadis lah, baqa khidam wujud. Kita nak buka yang ni. Part ni lah yang dikatakan jangan melampaui batas. Sebab punca inilah yang membawa kepada ini. Segala kaunuhu ni, dua ni dah cukup menerangkan kita tak boleh melampau batas. Pasal inilah syariat kepada, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
kok mana pun untuk menyatakan, okey, untuk menceritakan, nak mengkabarkan, mesti kena ada yang zahir. Kerana yang syariat itulah menyatakan hakikat kepada hakikat itu sendiri. So sekarang zahir ni lah menunjuk bahawa kenyataan Allah itu ada dan hidup. Menunjuk kenyataan bahawa dia merancangkan segala-galanya, dia menghidupkan dan mematikan, dia yang mengetahui dan melihat, berkata-kata. Sebab bila kita tengok satu orang tu, dia rasa dia berkuasa, hidup, berkuasa. Lepas tu dia berkehendak. Dia fikir macam mana dia nak dapat kehendak tu. Apa yang dia hendak, dia fikir macam mana nak dapat. Lepas tu dia mendengar. Lepas tu dia melihat pula. Lepas tu baru dia cakap. So prosedur ni tak boleh lari punya. Buka kok ni pun saya mau ambak. Hayat kudat radat ilmu samak basal kalaf. Tak boleh lari punya ni ambak. Hayyun aku dirun muridun. Alimun sami'un basirun mutakalimun. Tak boleh lari pula. Kaunuhu hayyan, kaunuhu kudiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Mana boleh lari kalau kita pecah hidup, berkuasa, berkehendak, fikiran, mendengar, melihat, berkata-kata. So di sini kalau kita faham benda ni semua berlaku dekat sini. Berlaku pada wujud diri ni. Berlaku. Mananya hak kita? Semua hak dia. Di sinilah syariat la haula wala. Ni. Bila kita sedar ni, inilah kenyataan syariat la haula wala quwata illa billah. Yal azim. So di sini terang tak? Mananya kata hak kita tu macam mana? Itu dia kata, barang siapa mengenal dirinya, maka kenallah Tuhannya. Tak kala mengenal Tuhannya, binasalah diri dia. Di sini. So sifat-sifat Allah Ta'ala ni duk ada atas sini. Tahu tak? Kita duk kata babi dalam hutan, kita duk kata babi dalam kandang, tak pernah kacau kita pun, tak pernah menghentam kita pun. Yang kita duk membabi buta tuduh orang ni, duk hukum orang, lebih babi daripada babi dalam kandang dan dalam hutan. Kena faham balik-balik. Sebab kita masuk dalam masjid untuk bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, kita kena masuk dalam masjid nak bercerita tentang Allah Ta'ala, dan kita nak cerita tentang sahabat Allah Ta'ala. Bukan cerita pasal orang. Perangai orang ni. Orang yang dengar tu pun, dia ada masalah dia. Bukan dia main nak dengar cerita orang ni menyesatkan orang ni sesatkan orang ni. Macam mana kita boleh nak hukum orang sesat? Sebab kan dalam Quran dah sebut beberapa ayat Allah Ta'ala itu sendirilah yang menyesatkan. Dan bagaimana kita nak kata orang tak solat? Ni belum cerita lagi. Part-part. Daimun, khasyi'un, fa'ilun, tak cerita lagi ni. Kita tak mau cerita lagi benda tu. Pasal apa? Banyaknya puak di sana. Alas, hang tak solat. Bila kata solat tak payah? Solat wajib. Wajib, tidak boleh tidak solat. Tapi bagi aku tengok balik, nampak sempoi lah. Seni ni, tapi kalau ada biru, kelabu tianjin, apa semua color lagi cantik. Tapi dah macam ni, aku minat seni lah. Kalau orang yang main-main tengok, loh, apa ni? Habis. Tapi kalau orang tengok dari mula, dia tak nampak semua ni sebab dia ikut. Begitulah kalau orang main ikut satu-satu peringkat ilmu tu, tak serekat jarang, maka dia tahu dia ni cakap dari sudut mana. Pasal apa nak kena hurai? Orang yang mengaji makrifah ni akan bercerita pasal guru dia apa lagu ni. Well, I mean, that's them. Yang aku duk buka ni bukan bab tentang orang mengaji yang jadi ni apalah boleh terbang boleh tu. Tak ada. Boleh bawa keluar cahaya dan dari dia tak payah. Susuan lampu cahaya dah. Untuk diri kita ni kita tak ada apa. Kalau kita ada rasa kita ada ilmu, besar melukut kat masa Tuhan pun tak ada kat mata Tuhan. Sebab semua hak dia. Contoh dia, ilmu. Mana dia? Mereka tak nampak apa dah. Ni. Ilmu.
ilmu. Kalau tak ada alimun, macam guna jadi lumia. Nah. Lembu mai hantuk dia. Hantuk dia. Hantuk dia buat tak tahu. Dia ni macam pada tak makan ni. Aku bagi. Yang pergi bagi tin Milo mana dia makan darah. Ingat lembu tadi tak ada otak ke. Cuba hantuk kulit langka tengok. Tok kulit langka. Lembu ni masih. Lembu pun tahu. Bukan dia ada otak saja, dia pun ada fikiran. Tapi kenapa manusia diangkat sebagai kejadian ni? Sebab sifat Allah Ta'ala tu diletak pada sini. Tetapi kalau kita nak proses zat, sifat, asma, af'al, ini. Sana, Sat. Mana dia? Dia. Maknawiyah, mengenal diri. Salbiah, nafsiyah. Atau nafsiyah, salbiah. Suka hati hampa lah, nak boleh mana. Mengenal Allah. Ni, zat, sifat, asma, af'al. Mengenal alam semesta yang menyeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Inilah dia. Hangat dengar. Bukan nak kata. Tak boleh tahan. Hantar panas. Pakai 2 lapis. Siapa? Piku. Okey. Kuat sikit lah. Apalah pakcik ku teguk yang tunjuk dada lah. Okey. Alright man. Off we go. Macam mana lagi nak masuk? So, bila kita tahu, kita mengaji sampai guru kupas kita daripada tauhid. Dari kita. Tauhid. Sampai ke tahqiq. Mana sifat-sifat ni pergi? Kat mana sifat-sifat ni pergi? Kita tahu duduk sadar ni. Bukan duduk dalam buku sifat 20 tu. Duduk ada kat kenyataan kita. Begitu juga rukun 13. Bukan duduk atas lemari tu. Duduk ada kat kita. Bukan duduk dalam kitab atas lemari tu. Duduk ada kat kita. Nyata. So, mereka tak tahu metod yang orang sembang. Mereka main pukul rata saja. Dengan kaedah-kaedah sudut pandang Wahabi mereka. Atau apa pun. Mereka hentam dengan sudut pandangan mereka. Mereka buat idea. Dia ni sesat macam ni. Macam mana? Aku tak pernah cuba bawa siapa pun pergi jumpa Tuhan. Macam mana hampa boleh bagi syarahan kata, oh macam mana dia nak bawa jumpa Tuhan? Dia pun 3 minit. Memang aku jujur. Tuhan kata, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan. Surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan diambil kira dan pengetahuan. Habis khawli, fi'li, qalbi. Takluk khawli, apa dia? Sama. Takluk fi'li adalah basar. Takluk qalbi adalah ilmu. Ilmu sama basar sini. Khawli, fi'li, qalbi pun sini. Itulah kata kerukunan ada di sini. So, bila berlaku sesuatu di sini, rukun qalbi aku tak khusyuk dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam surah Taha, tak salah aku ayat 14, dia kata, solat tu hanya untuk menghayati Allah. Solat ni untuk menghayati Allah. Bukan nak suruh ingat kunci, barang yang hilang. Tak ada. Dalam Quran tak tulis macam tu pun. Kalau barang hilang, tak usah cari. Dalam solat saya jumpa. Tak ada. So, macam mana you gonna cut me down dengan kaedah-kaedah yang macam ni? Saya menceritakan benda yang ada, yang nyata. Bukan saya main tibai lah. Hampa tak percaya lagi, hampa nak buat solat, lepas solat hampa duduk, hampa fikir, tengok, hampa khusyuk tak khusyuk. Macam mana pula dengan ayat-ayat yang menyebutkan sesungguhnya mereka menyangkakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Ni, surah 18 Al-Kahfi 103, 104, 105. Okey, mai penjudah ayat tu 110. Dia kata apa? Janganlah kamu persekutu walau seorang pun di dalam solat kamu. So, Wahabi, Salafi, Sunnah, Syiah, you all, where you wanna go? Kalau bukan nak kembali kepada Allah. Sebab sebaik-baik tempat untuk kembali adalah Allah Ta'ala. Tetapi macam mana nak kembali, nak kenal pun hampa tak bagi. Hampa duk kata tak betul. Ni kita duk cerita buat pencucian ni pun hampa tak setuju. Macam mana yang kita kata
nak cuci, nak tasawuf ni dia nak mencuci. Sebab ni lah. Kalau kata okey, tasawuf ni kita masuk bab tasawuf. Okey. Kalau kata hati, mana dia? Tak nampak dah. Okey. Kalau hati pun sifat Allah Ta'ala. Mana dia? Nabi Qublah mana? Berkehendak. Dan dia punya kuasa. Bila dia hidup, dia punya kuasa, dia punya kehendak. Lepas tu ilmu, fikiran. Ni kudrat, ni iradat, ini ilmu, ini sama, ini basar, ini kalam, ini hayat. So, semua berlaku dekat di wujud diri ni tadi. Allah, tak nampak apa dah, kesian ni. Tak apa bagi duit. Tenggelam habis kena. Tak apalah, nak buat guna. Dosa. Tapi yang nampak style tau, cara ambil diri, style. Hidup ni rugged. Mesti kena ada style dan mesti kena steady. Dua tu. Selainnya hang Allah Ta'ala. Alright. So, semua di sini. Mamat ni. Bila dia hidup. Lepas tu, dah mula kering dah. Dulu lambat tutup. Dia mula hidup. Lepas tu dia berkuasa, berkehendak. Dia fikir apa dia mau, dia mendengar, dia melihat, dia berkata-kata. So bila dia kata dia ni, dia ambil dari mana ni semua ni. Yang hidup, berkuasa, berkehendak, fikiran, mendengar, melihat, berkata-kata ni. Dia ambil dari mana kalau bukan daripada ni hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar. Tak nampak dah. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Okey. So semua hak Allah Ta'ala. So, di situlah berlakunya tasawuf di atas satu kesedaran pencucian. Hang hidup. Hang tahu hang tak berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Hang tahu Allah Ta'ala berkehendak. Hang tahu Allah Ta'ala lah yang bagi fikiran. Okey, kalau hang ada kuasa, hak Allah Ta'ala, maka hang low profile. Hang tak akan hukum orang, kata ni hang sama saja dengan orang dan berkehendak. Hang tak akan melebihi, hang tak akan jadi tamak, hang tak akan buat yang jadi tak best. Hang tak ada berkehendak ke arah dengki, kianat, fitnah. Hang tak ada. Fikiran hang tak akan berfikir yang tak baik, yang leceh, menghentam orang apa semua. Memang kadang-kadang kita marah, kita jadi tak tentu hala, kita jadi apa semua, kita jadi apa. Tapi fikiran kita akan kembali apabila kita sedar ini hak Allah Ta'ala. Mendengar. Takkan nak dengar yang tak best dari mulut orang ni apa semua ni pasal ni. Mendengar ni Allah Ta'ala bagi kampung dengar ni, takkan silap guna. Satgi melampaui batas jadi pekak ke jadi apa. So sini melihat Allah Ta'ala beri kat hang ni, kenapalah nak melihat benda lain, kenapa hang tak melihat diri hang? Wa fi anfusikum afala tubsirun. So berkata-kata, kenapa hang nak tuduh orang hang guna perkataan yang ada, hang guna yang Allah bagi kat hang ni, kalam mutakalimun kaunuhu mutakaliman ni, hang nak guna ke arah menghina orang, mengutuk orang, mencela orang, mencaci orang. Inilah berlakunya tasawuf di atas kesedaran la mawjud. Di atas kesedaran hang tu tak ada apa selain bulu rumah apa muka hak hang. Di atas kesedaran semua ni adalah hak Allah Ta'ala. Ni. Yang ni. Okey, hidup, berkuasa, berkehendak, fikiran, mendengar, melihat dan berkata-kata. Semua ni hak Allah Ta'ala, cikgu, bukan hak kita. So, tak sinilah pecahan sifat 20 yang secara ringkas dari saya yang hina ini. Untuk membawa kesedaran bahawa selain belum rumah pun muka hak kita, apatah lagi ability to see, ability to hear, ability to talk, ability to move, ability to to feel. Okay, wanted. So all this from Allah Azza wa Jalla. So sekarang bila kita kaji balik dari sudut yang dikatakan nikmat apakah yang kamu dusta? Nikmat apakah yang kamu dustai? Nikmat apakah yang kamu dustai? Nikmat apakah yang kamu dustai? Nikmat apakah yang kamu dustai?
Nikmat apakah yang kamu dustai? Okey, 7. Okey, nikmat apakah yang kamu dustai? Nikmat apakah kamu dustai? Okey, ni. Janganlah sampai melampaui batas. Ini. Kalau awak solat pun awak kata awak yang solat, memang tak betul. Memang aku berani cakap batal. Sebab apa? Sebab dah sebut hayya 'alas solat, la haula wala. Nak mentauhid atau mentajalikan la haula wala atau mensyariatkan la haula wala. Macam mana aku tak faham benda ni? Sesat ke? Tai kucing lah, mak. Benda macam ni yang best. Allah Ta'ala bagi kita faham, tapi kata sesat. Aku heran sungguh lah pok-pok ni. Nak ceramah-ceramah lah. Gasak orang buka ilmu mengenal Allah. Okey. So, sahabat semua lepas minta maaf zahir batin. Kadang-kadang suara saja kuat, hati sayang. Okey. Pada yang bertanya bila nak balik, tak tahu lagi sebab apa. Lepas itu dah cukup duit untuk terbang balik, tetapi disebab ada 20 host untuk panggil lepas untuk jadi host, nak jadi host buku lepas di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor pun ada. Tu kami print balik buku banyak. Bila print buku banyak, puak-puak geng-geng line up ni, Dr. Kamili, mereka punya ni lah, Wahabi punya line up ni, seperti mana Ustaz Syahril Long, dia cakap puak Wahabi lenyek dia. Puak-puak tu lenyek. Jadi saya telah disalah-anggap, telah dituduh menyebar ilmu yang sesat. Hampa tengok sebenarnya takkan sesat kot. Ini proses about self realizations. Orang putih suka ni. Orang yang nak mengenal diri cari ni. Tetapi di Malaysia ni tak tahulah sebab apa mereka jadi macam tu, puak-puak ni. Okeylah. Tak kisahlah kalau mufti ke, kalau siapa ke, ahli jabatan faktua ke, hampa tengoklah lepas tak pernah lari pun, lepas buat live bagi hampa tengok juga. Mana silapnya? Mana silapnya? Mana? Okey. So bila dia kata wa fi anfusikum afala tusirun, yang ni lah. Betul tak? Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliya. Yang ni lah. Okey. Jadi kalau orang nak kata awaluddin ma'rifatullah, sebelum nak mengenal Allah, kenal diri, yang ni lah. Kita tak ada pun satu hak kita. Semua hak Allah Ta'ala. So, di situ kesedaran, iaitu dengan jelasnya yang kita ni kena proses mencuci sini. Tapi yang tengok terbalik lah, pasal aku ni selfie. So, kita nak mencuci sini. Oh, merah kurban, merah jan, merah dil, merah iman. Yang ni. Yang ni dia abang dah. Merah dil, merah iman. Okey, ni. So, proses dia itulah tadi. Kita jangan menghukum orang walau seorang pun. Seperti dalam surah Al-Kahfi, jangan mempersekutukan seorang pun di dalam amal ibadat kamu. Kenapa? Kenapa? Kita sedar lah. Selai bulu rumah pun bukan hak kita. Tambah nak cerita bab ni. Wujud qaidam bakha mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi sekianuhu ta'ala binafsihi wahdahniyah. Esa berdiri dengan sendirinya, bersalahan dengan yang baru, kekal, sedia, ada. Come on man, this is mind blowing. Kita tak pergi tentu lagi. Kita buat kot ni dulu, kecil-kecil nak dulu, sikit nak dulu. Ini tujuan nak bagi tahu selai bulu rumah pun bukan hak kita. Itu cakap sifat 20 ni sangat penting. Kalau tidak, macam mana you nak solat? Solat ni pula ada khusyi'un, da'imun, fa'ilun. Okey? Kalau bab fa'ilun ni, bab kelakuan ni, dia ada hukum dan rukun. Dia ada tertib dia. Dia bukan main belasah buat sudah. Kalau hampa nak kata buat sudahlah, terima tak terima di sana, bermakna hampa telah ignore ayat Surah 18 ayat 103, 104, 105. Senang-senang berkata ini untuk orang kafir. Padahal Tuhan buat neraka jahanam untuk orang kafir.
Ini yang dikatakan neraka sakhar tu, neraka wil untuk orang yang solat. Tidak ada cerita apa-apa dalam Quran. So, saya silap salah faham ni, hentam kata aku cakap siapa sebenarnya masuk neraka pula. Pasal dia pun ni selalu duduk pusing ni bila aku cakap. Alright, brother. I think tak ada apa dah nak sembang kot. So, buat masa ni kita berhenti tang ni dulu lah kot nak. Kita berhenti tang ni dulu. Untuk sahabat-sahabat yang sokong lepas, yang nak order buku online lagi, order lah. Dia tanya bila nak balik, memang lepas tak boleh balik lagi. Pasal lepas nak kena jual buku ni juga. Kalau kata lepas virus ni, I make my move again. Terpulang lah. Kalau kata mereka nak halang ke, mereka nak buat apa ke, mereka nak jadi iblis dengan syaitan ke, terpulang. Sebab clear-clear aku tak cerita benda yang sesat. Aku cerita bab mengenal Allah. Bab solat, aku tak pernah kata tak payah solat. Tetapi aku telah difitnah. Okey, aku telah difitnah. Kalau tanya solat yang sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki ni macam mana? Mereka tak boleh jawab. Bila mereka tak boleh jawab, mereka kata apa? Alah yang ni masa perang. Itu kata hang. Aku tanya bagaimana presentation dia, bagaimana praktis dia. Kita tak boleh tuduh orang sesat. Kita mengaji nak mengenal diri. Ini puak-puak ni nak mengenal diri. Bukan mereka nak mengenal konsep dan idea law and system. So what? Kalau orang nak jadi free thinker ke, orang nak jadi apa ke, baby kat dia. Bukan hak hang. Tuhan kata kalau aku nak beri petunjuk, tak ada orang nak boleh menutup. Kafir ni apa dia? Kafir ni orang yang menduakan Allah Ta'ala. Kafir ni orang yang tak percaya Allah Ta'ala. Pasal pada tak percaya? Sebab penerangan telah tertutup. Sebab dia tak nampak. Ataupun tak ada siapa nak beri penerangan bahawa Allah Ta'ala itu berserta di mana saja kamu berada. So, kafir ni yang tertutup, yang tak nampak, yang tak terbuka kat dia. Bukan yang bukan Islam. Sebab dia kata dah dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 62. Apa tengok? Kebanyakan Al-Quran menyebut wahai orang-orang beriman. Dalam ni dia sebut kalau mereka beriman dengan Tuhan mereka. Macam mana pula? Itu sebab nak beriman ni orang yang beriman ni dia tak boleh fitnah orang, dia tak boleh bagi jatuh ayat muka orang, dia tak boleh sebenarnya. Dan kita kerap kali tergelincang kot sini. Bukan mudah. Itu sebab dia kata hukum diri kita sendiri, bukan hukum orang. So aku sebut kita, bila aku sebut kita, termasuklah aku. Dalam kehidupan ni banyak dugaan, difitnah, dihina. Kadang you stand up nak lawan. Bila you stand up nak lawan, tak kena. You kena balik ramai Dr. Mah apa lagu-lagu ni. Lalu you terpaksa diam. Terpaksa diam, you jadi tekanan lah apa semua, emotional distress. Tapi disebabkan kembali kepada Allah sebaik-baik kembali. Hakikat di dalam hakikat itu. Kerana syariat itu menzahirkan hakikat dalam hakikat itu. Kalau dia kata iblis itu dekat dengan hati manusia itu bermakna di sini pun boleh kita dapat jawapannya. Iaitu memang kadang-kadang jadi macam tu. Okey? Baik, selamat. Assalamualaikum sahabat semua. We try our best to be a great lover. Assalamualaikum.